dan yang dikatakan gol ini juga terkena tampanan salah seorang pemain JDT dan terus ke kawan. Posisi Izam Tarmizi dia sudah melihat, sudah bergerak ke sebelah kanan dan terus ke gol. Ini insiden yang tidak sepatutnya boleh berlaku lah untuk barisan pertahanan ataupun untuk pasukan East Bengal. Pada saya kira tidak ada pressure. Safi Salim berada ke belakang sedikit dan tidak melakukan sebarang pressure. Satu mistake yang senang dibuat dan satu lain tidak menyelesaikan peluang dengan menjadikan gol kedua untuk pasukan JDT. Satu sepakan yang solid, jadi katakan solid terus ke bahagian kiri jaga gawang Bengal. Kedudukan 2-1 untuk menamatkan RCB separuh masa yang pertama seolah-olah memberi keyakinan baru. Kita perhatikan bagaimana Darian Jazari, dia pun tak lama betul. Dia tidak asal dulu sudah berada pada posisi yang agak tepat untuk melakukan. Dia tidak tamak dan terus memberikan dorongan kepada Canturu menjadikan gol ketiga. Kita dapat lihat apakah perangkap offside yang sedang direka oleh barisan pertahanan East Bengal tidak menjadi. Dia betul tidak menjadi kerana kita boleh lihat Jazarin lari daripada belakang yang ramai tidak melihat Jazarin. Dan daripada Salih Memang ramai yang melakukan jaringan yang akan kepada Safi Salim. saya rasa beliau sendiri pun menunggu untuk menjadikan gol. Apakah kedudukan bermula dari Asaruddin Putra Rahman, lontarannya cukup cantik, tetapi saya suka dengan kemenangan yang ada kepada Razinawi yang kedudukan Safi dan antaranya satu lomping yang akhirnya dapat digunakan yang terbaik. Senang untuk menjadikan gol seperti apa yang Safi buat ya, overhead kick dan terus ke arah gol. Memang perlukan satu sepakan yang tepat. Kalau tidak memang akan miss bola tu. Okey, baik, bolehlah dah. Kita katakan JDT malam ini permainan mereka sungguh menarik, sungguh luar biasa, tidak seperti ketika Liga Super. Baik, kita nak dengarkan apakah pula kegembiraan yang nak dilontarkan oleh jurulatih pasukan JDT Buanon. Oh, we won 4-1. I'm happy because we play without lots of first 11 players and guys that play today, young players show that they can play. They can win one international game. East Bengal is quite good team. Last 2-3 years ago they played semi-final of AFC Cup. Last year they were second in India, so I'm happy that I think that this result will give confidence to these young guys. Okey, kalau begitu tidak mempertaruhkan pemain import, rata-ratanya adalah pemain tempatan. Ini sesuatu yang baik untuk JDT. Sesuatu yang baik untuk semua, kebanyakan pemain tempatan dan juga pemain-pemain muda. Sekurang-kurangnya mereka dapat beraksi di salah satu perlawanan international club di Asia. Okey. Jadi harap-harap akan menaikkan semangat pasukan JDT untuk perlawanan akan datang, dan saya pun berharap ramai pemain tempatan yang dapat beraksi untuk perlawanan akan datang untuk pasukan JDT. Okey, baik, ini baru permulaan perjalanan dan perjuangan untuk saingan AFC 2015 bagi East Bengal. Mungkin mereka akan memantapkan lagi permainan mereka untuk perlawanan yang kedua. Kita dengarkan apa kata jurulatih pasukan East Bengal, Elko Shaltri ini. One thing is very clear, being weak with the team, that the fitness of this team is terrible, and that doesn't mean that the opponent, because they outplayed us, they had a very good team. They play with a lot of movement, but a few players on our team, they have no match fitness, and then you can never win a game. So within those few days that I'm with the team, we try to organize a little bit. The goals, they were from set pieces, all goals. That was difficult to catch, but most of all, I'm disappointed with the fitness of our team. Okey, kalau kita nak dengar pinjam balik kata-kata jurulatih pasukan East Bengal itu mengatakan bahawa mungkin pemain-pemainnya berada dalam situasi yang agak keletihan, fitness yang tidak mencapai tahap yang begitu maksimum, tetapi persediaan untuk peringkat kelab bola sepak yang tertinggi ini, adakah ini sesuatu yang sangat boleh diterima? Tetapi memang boleh kita lihat pada perlawanan tadi, memang apa yang pasukan JDT lakukan di atas padang, mereka kelihatan lebih laju berbanding dengan pemain-pemain East Bengal. Jadi mungkin apa yang dikatakan oleh jurulatih pasukan East Bengal mungkin benar, dengan ramai pemain yang mungkin tidak ada match fitness lagi, dan pasukan JDT pula sudah bermain dalam 3 atau 4 perlawanan, termasuk pre-season mereka. Jadi mungkin itu salah satu sebab kenapa East Bengal tidak dapat menandingi
pasukan JDT. Tetapi saya amat berpuas hati apa yang saya lihat dengan perlawanan hari ini, di mana pasukan JDT bermain sebagai satu pasukan dengan tiada pemain-pemain import yang diletakkan, cuma Haris Harun. Mereka bermain dengan baik sekali. Memang saya rasa ramai yang tidak menyangkakan apa yang pasukan JDT buat hari ini. Okey, itu sesuatu yang sangat baik, khususnya untuk penyokong-penyokong bola sepak JDT di Lembah Kelang. Saya difahamkan mereka juga berkumpul untuk menyaksikan pertembungan yang sungguh menarik ini. Baik, kita ada temu bual bersama dengan Safi Salih dan juga S. Canturu. Apa yang Safi boleh katakan? Pertama sekali, Alhamdulillah saya dapat menjaringkan gol pada perlawanan ini, dan saya diberi peluang untuk bermain pada malam ini. Dan berkat kesabaran saya juga dan pasukan telah membantu saya untuk menjaringkan gol pada malam ini. Keseluruhan performance di malam ni boleh diperbaiki atau macam mana? Memang boleh diperbaiki lah, sebab ini kali pertama bermain pada tahun ini. Dan harap-haraplah saya dapat diturunkan selepas ni. Saya akan cuba meningkatkan prestasi saya selepas ni. Rasa gembira sebab saya main first FC Cup match ni, dapat skor. Saya dapat pemain terbaik sebab pasukan saya, teammate saya yang sokong saya, yang pasti saya dapat skor. Memang rasa gembira, kami akan pergi lebih jauh. Anda kelihatan mampu menjaringkan gol dalam peringkat Asia. Dua perlawanan anda menjaringkan gol setiap satu. Sebab Asia FC Cup saya pernah main sama klub ex-club saya. So saya tak berapa rasa pressure main FC Cup. And dari segi training last week, 1 week yang last, saya dapat belajar banyak benda macam mana main dengan FC Club sebab standard dia lagi tinggi. So saya gembira lah. Okey, menarik kalau kita nak pinjam kembali soalan yang dilontarkan kepada Canturu dan jawapan yang diberikan oleh Canturu itu. Aksi di peringkat Asia 2 gol dari 2 perlawanan yang berbeza, tetapi apabila memasuki peringkat Liga Tempatan nampak seolah-olah sukar. Ini disebabkan oleh ramai yang kenal Canturu. Mungkin ramai pasukan atau ramai pemain mengenali Canturu, cara beliau bermain. Jadi apabila beliau bermain dengan pasukan yang bukan bermain di Liga Malaysia, jadi ramai yang tidak tahu bagaimana cara permainan Canturu, pergerakan beliau, berapa laju beliau. Jadi mungkin itu salah satu sebabnya. Secara keseluruhannya, melihat pertemuan malam ini, bagaimana untuk JDT mengekalkan momentum mereka? Saya amat berpuas hati pada perlawanan malam ni. Sekiranya kita tengok keseluruhan perlawanan daripada segi corak persembahan mereka, daripada segi taktikal, disiplin di bahagian pertahanan. Jadi saya amat berpuas hati. Jadi saya harap pasukan JDT akan berbuat yang sama untuk perlawanan akan datang, tidak kira di Liga atau di perlawanan FA Cup. Okey, baik. Itu harapan Lim Chan Yu dan juga harapan penyokong-penyokong JDT. Mereka mahu melihat pasukan kesayangan mereka memberikan aksi terbaik di peringkat AFC Cup. Okey, selepas tamat perlawanan yang pertama, begini kedudukan untuk kelab-kelab yang beraksi. JDT dengan kelebihan 4 jaringan malam ini berada pada kedudukan pertama dengan 3 mata. Perhatikan kedudukan Kici yang menang 3-0 ke atas pada Sekalsa. Jadi saya kira bolehkah kita katakan selepas aksi ini mungkin kita katakan Kici adalah satu saingan yang kuat untuk pasukan JDT? Sudah tentu khabar. Kita tahu Kici adalah semifinalis 2014. Jadi sudah tentu bukan senang untuk pasukan JDT bertemu pasukan Kici untuk perlawanan akan datang. Okey, kalau saya nak tanya ramalan awal lah, dua pasukan yang akan marah ke mereka seterusnya. Saya rasa salah satu pasukan adalah pasukan JDT. Mereka mempunyai satu peluang yang agak baik sekali. Dan yang kedua mungkin pasukan Kici. Okey, baik. Terima kasih Lim Jayu. Baik, kita saksikan apakah pula tumpuan perlawanan yang menarik esok ini dia yang akan kami bawakan kepada anda. Satu lagi wakil dengan kita ni, Pahang esok akan turun. Okey, ramalan Lim lah untuk esok. Saya tidak mengenali pasukan daripada Myanmar ini, tetapi saya berharap Pahang akan buat apa yang pasukan JDT buat dengan memenangi perlawanan pertama mereka lah. Berhasil di tempat lawan. Tidak kisah, saya rasa mereka perlu menang. Okey, jangan ambil mudah. Dan kita mengharapkan kemenangan yang dicipta oleh JDT malam ini boleh menjadi penyuntik semangat untuk pasukan Pahang untuk melakar kemenangan.